Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Apa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair yang pernah dipenjarakan oleh ibunya sendiri, direman, ditahanan di rumah sendiri, sampai bila dia keluar, apa yang jadi pada tubuh Mus'ab? Bersisik seperti sisik ular. Yang sebelum ni Mus'ab sahabat Nabi digambarkan, apa yang orang lelaki dambakan nak hari ni semua ada pada Mus'ab. Mus'ab ni seorang sahabat yang antaranya handsome, tampan wajahnya, digilai wanita, yang sentiasa hidup dengan pakaian-pakaian yang mewah, berwangi-wangian, anak yang dimanjakan dalam keluarga elit, keluarga bangsawan, keluarga kaya raya. Pendek kata, apa yang diminta, apa yang dipohon, semua dapat. Hari ini kalau tanya kita orang lelaki, semua yang kita nak tu semua duduk pada Mus'ab. Tapi sampai satu tahap, bila Mus'ab kembali menemui Rasulullah selepas mereka berhijrah ke bumi Habsyah, bila jumpa dengan Rasulullah dan sahabat, 3 kelompok sahabat terbentuk bila tengok Mus'ab. Sahabat tak sanggup nak tengok Mus'ab, sebab Mus'ab yang mereka kenal dulu dengan Mus'ab yang berdiri depan mereka ni tak sama sekali. Kelompok sahabat ada yang berpaling wajahnya. Sebab apa berpaling? Tak sanggup tengok Mus'ab yang ada depan mereka hari ini. Ada sahabat yang tundukkan wajah ke bawah sambil menangis. Ada sahabat yang tak tunduk, tak paling, tengok tapi pejam mata. Sebab yang mereka kenal dulu lain. Inilah kekuatan semangat, inilah kekuatan akidah yang ada pada seorang sahabat yang bernama Mus'ab, sanggup meninggalkan segala-galanya demi akidah dan kepercayaan dia. Bagaimana dengan sahabat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Suhaib bin Sinan dipukul bertalu-talu di antara leher dan belakang kepala sampai dia hilang ingatan. Bila dia bercakap, dia sendiri tak tahu apa yang dia cakap. Bila dia bercakap, dia sendiri tak tahu apa yang dia sebut. Di kemudian hari, dia beroleh kembali ingatan dia. Tapi dia dipukul, dia disebat sampai jadi tahap macam tu, tuan-tuan. Bagaimana dengan Bilal? Apa yang dibuat oleh Bilal, oleh tuan dia, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni seorang yang kejam. Dia pernah ikat Bilal pada tiang tamar, pada batang tamar, dicemeti, disebat, ditampak, ditendang. Dia pernah upah anak-anak di jalanan, dia ikat dekat leher Bilal ni satu tali. Dia suruh budak-budak heret. Layaknya Bilal ni seperti binatang peliharaan, binatang tunggangan. Dibawa arak di keliling pergunungan-pergunungan di Mekah. Sebelum dia letak Bilal di tengah padang pasir dan meletakkan batu yang besar. Ini yang terjadi pada Bilal, tapi mulut Bilal keluar apa, tuan-tuan? Ahad, Ahad, Ahad. Bukan hari Ahad. Ahad tu bermaksud Esa. Mengenangkan kepayahan dan musibah, dia tak pernah lekang mulut dan bibir dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bila ditengok oleh sahabat besar seperti Abu Bakar, Abu Bakar kesian tengok Bilal. Lalu dia buat perjanjian, dia buat deal dengan Umayyah bin Khalaf. Dia sanggup nak memerdekakan Bilal dengan bayaran tertentu. Dalam sejarah ada 2 riwayat. Satu riwayat sebut dengan harga sebanyak 7 kirat, dan satu lagi sebut dengan harga sebanyak 5 kirat. Apa dia kirat? 1 kirat bersamaan dengan 12 dirham, tuan-tuan. 1 kirat 12 dirham. Kalaulah kita ambil riwayat 7, 12 kali 7, itulah jumlah bayaran. Bahkan Umayyah bin Khalaf minta lebih. Dia nak minta ganti seorang hamba lain daripada Bilal ni. Patut benda tu tak wujud, patut benda tu tak perlu diadakan. Contoh, bila kita dah bayar duit, automatik dia kena bagi Bilal, selesai. Tapi dia tak mau duit saja, dia nak duit dengan harga Bilal, kemudian ganti hamba lain bagi dekat dia, nak lebih-lebih.
tapi diberikan juga oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar semata-mata nak membebaskan Bilal. Dan akhirnya apa jadi? Di kemudian hari Bilal dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan Islam, menjadi salah seorang muazzin terulung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi keluarga Ammar? Semua orang tahu keluarga Ammar. Ammar bin Yasir, satu keluarga kena siksa. Dekat siapa? Dekat Abu Jahal lah. Abu Jahal bawa keluarga mereka pi tengah panas, kemudian diseksa sama seperti Bilal. Bahkan kerana tidak dapat menanggung bebanan-bebanan yang begitu banyak, akhirnya terkorbanlah, iaitu bapa kepada Ammar, Yasir, meninggal dunia. Apa yang jadi kepada ibu dia, Sumayyah? Sampai Hijaz buat lagu kan, Sumayyah tu syahidah pertama dalam Islam. Bila dah masuk Islam, hak syahid mula-mula ni lah orang dia, Sumayyah, mak kepada Ammar, yang mana kematian dia akibat daripada apa? Tuan-tuan pernah tengok filem Piramli tak? Filem Piramli cerita apa? Yang Piramli jadi aduka tu cerita apa? Semerah Padi. Bila Normadiah dalam cerita tu disabitkan kesalahan berzina dengan seorang lelaki, apa hukuman yang Normadiah terima? Disula. Begitulah cara penyiksaan yang dibuat kepada mak Ammar, Sumayyah. Jadi sula daripada arah kubul dengan tombak sampai membenamkan masuk dalam perut dia sampai meninggal dunia. Begitu juga terhadap Ammar sendiri. Ammar pun kena siksa sampai Abu Jahal kata, aku akan lepaskan kamu, wahai Ammar, dengan syarat kamu pilih salah satu dari antara dua ni. Nombor satu, benda yang kamu kena buat untuk aku lepaskan kamu ialah kamu caci Muhammad. Kamu kata apa saja bentuk cacian, kata-kata buruk, kata-kata tak elok, kata-kata huduh dekat Muhammad, aku lepas kamu. Agak-agak dia nak buat tak? Dia bertahan, dia sabar, aku tak mau. Pilihan yang kedua ialah, kalau kamu tak mau caci Muhammad, kamu kena sebut perkataan-perkataan yang mulia pada patung-patung berhala kami, terutama Lata dengan Uzza. Yang sebelum ni kamu duk asyik condemn patung kami, berhala kami, sembahan kami ni, kamu kena sebut benda-benda hak elok. Bagusnya berhala ni, bagusnya patung, mulianya Lata, mulianya Uzza, kena sebut benda mulia pasal berhala kami. Dia sabar punya sabar, akhirnya apa jadi? Ammar sendiri tak mampu nak tanggung benda ni sampai dia menyebutkan benda tersebut. Akhirnya dia sebut dalam keterpaksaan. Bila dia sebut dalam keterpaksaan, janji Abu Jahal apa tadi kalau buat? Lepaskan, dia dilepaskan. Dan hari-hari kemudian yang lain dia berlari kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia sebut benda ni depan Nabi. Dia kata dia buat semua ni kerana tidak dapat menanggung penderitaan dan penyiksaan, dan dia sebut benda ni pun kerana terpaksa. Sebab tu turun surah An-Nahl. Siapa yang menyebutkan, siapa yang beriman dan selepas tu dia menyebutkan benda-benda kekufuran, apa akan jadi? Dia akan disiksa dan diazab oleh Allah. Illa man ukriha, kecuali sesiapa yang terpaksa atau dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sedangkan hati dia yang sebenar dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Jadi ayat ni turun sempena kes Ammar bin Yasir tadi. Dia sebut tu bukan kerana betul-betul, bukan kerana hakikat, tapi kerana dipaksa dan terpaksa. Itu yang berlaku.